Dimension Channel. Hai semua, hari ini saya nak kongsi dengan anda tentang vaksin COVID-19. Seperti yang kita tahu, COVID-19 boleh menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan. Rentetan daripada itu, ia menyebabkan gejala daripada selsema biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Oleh itu, terdapat dua jenis perlindungan terhadap jangkitan COVID-19 iaitu melalui perlindungan luaran dan juga perlindungan dalaman. Bagi perlindungan luaran, ianya berkisar kepada pematuhan terhadap SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan sabun, mengelakkan tempat-tempat yang sesak, sentiasa memakai pelitup muka dan menggunakan hand sanitizer sekiranya tiada sumber air. Manakala, bagi perlindungan dalaman pula adalah melalui vaksinasi. Namun begitu, vaksinasi ini telah menjadi tanda tanya kepada ramai pihak sejauh manakah selamatnya vaksin ini. Persoalan ini sebenarnya dicetuskan oleh beberapa khabar angin yang mengatakan bahawa vaksinasi ini kononnya agenda Dajjal, konspirasi Illuminati untuk mengawal manusia, bakal mengubah DNA penerima dan macam-macam lagi. Tidak kurang juga, ada yang memberi tomahan kepada kerajaan dengan mengatakan vaksinasi ini merupakan salah satu muslihat kerajaan untuk mencacatkan rakyatnya. Namun jika difikirkan secara logik akal sekalipun, tidak ada satu pun kerajaan yang ingin merosakkan rakyatnya yang merupakan aset terpenting dalam sesebuah negara. Isu ini sebenarnya diburukkan lagi dengan dakwah-dakwah yang dibawa oleh golongan anti-vaksin yang telah sekian lama menentang apa-apa penggunaan vaksin sekalipun dengan alasan-alasan yang tidak munasabah seperti vaksin ini dikatakan dihasilkan daripada bahan-bahan yang diharamkan seperti khinzir. Menurut Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor, rakyat Malaysia tidak sepatutnya meragui status halal vaksin COVID-19 kerana ianya tidak mengandungi elemen haiwan. Hal ini dikukuhkan lagi dengan kata sepakat dari Muzakarah Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang memutuskan bahawa penggunaan vaksin adalah harus. Ini diputuskan oleh MKI berdasarkan hujah ilmiah dan pasukan penyelidik JAKIM sendiri. Oleh itu, kita tidak mahu spekulasi negatif sebegini menggugat keyakinan rakyat terhadap vaksin serta badan berautoriti yang meluluskan penggunaannya. Jadi, apa sebenarnya vaksin ini? Vaksin ni ubat ke? Dalam bahasa mudahnya, vaksin ini merupakan cara kita nak perkenalkan antibodi kita dengan virus tersebut terlebih dahulu. Apabila antibodi kita dah kenal virus tersebut, antibodi kita akan dapat lawan virus tu sebelum ia menyerang sel-sel dalam badan kita. Selepas divaksin, badan kita memerlukan sedikit masa untuk develop antibodi itu, jadi vaksin ini bertindak dalam jangka masa yang panjang, bukannya dalam jangka masa yang singkat seperti ubat. Oleh itu, Malaysia telah membuat beberapa rundingan dengan beberapa negara untuk mendapatkan bekalan vaksin. Antara perjanjian pembelian vaksin yang dimaterai oleh kerajaan Malaysia ialah vaksin Pfizer dari Amerika Syarikat, AstraZeneca dari United Kingdom, Sinovac dari China dan Sputnik V dari Rusia. Okey, soalan kontroversi tentang vaksin. Selamatkah vaksin ni? Kerajaan memberi jaminan bahawa vaksin telah melalui beberapa peringkat ujian klinikal ketat yang dibuat oleh badan berautoriti di negara kita iaitu National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA. YB Khairi Jamaluddin juga berkata, kualiti vaksin adalah terjamin walaupun ianya disiapkan dalam tempoh yang singkat. Hal ini kerana data penyakit COVID-19 ini telah dikongsi oleh semua pihak menerusi jaringan kerjasama global menggunakan teknologi canggih berbanding era lalu. Selain itu, sebanyak 150 juta dos vaksin juga telah diambil di seluruh dunia dan tiada kesan sampingan teruk dilaporkan.
Kesan sampingan seperti sakit, kemerahan, bengkak di tempat suntikan, penat, sakit kepala, sakit otot, menggigil, sakit sendi, demam, loya dan pembengkakan kelenjar limfa serta beberapa lagi kesan sampingan lain hanyalah bersifat sementara dan akan hilang dalam masa beberapa hari. Jadi, tak ada apa yang perlu kita risaukan. Okey. Kalau vaksin COVID-19 ni tak ada elemen haiwan, apa kandungannya? Terdapat 4 kandungan utama dalam vaksin ini. Yang pertama ialah mRNA. mRNA merupakan jujukan genetik RNA yang mengandungi kod penghasilan protein jenis spike virus SARS-CoV-2 yang boleh menghasilkan protein spike dalam badan, seterusnya merangsang sistem imuniti terhadap jangkitan virus SARS-CoV-2. Kandungan yang kedua ialah lipid. Terdapat 4 jenis lipid ataupun molekul lemak yang menyelaputi mRNA yang berfungsi untuk melindungi mRNA dari proses degradasi dan membantu proses kemasukan mRNA ke dalam sel badan. Kandungan yang ketiga ialah garam. Terdapat 4 jenis garam yang berfungsi untuk memastikan acidity ataupun pH level dalam vaksin adalah sama dengan acidity dalam badan. Kandungan yang keempat ialah gula jenis sukros yang berfungsi sebagai pelindung vaksin mRNA suhu sejuk yang dikenali sebagai cryoprotectant bagi mengelakkan lipid melekit dan bergumpal pada suhu penyimpanan yang sangat sejuk. Dah yakin belum? Kalau dah, macam mana kita nak daftar sebagai penerima vaksin? Menurut berita harian online, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, YB Khairi Jamaluddin berkata, terdapat 5 kaedah pendaftaran vaksin. Kaedah yang pertama adalah melalui aplikasi MySejahtera. Kaedah yang kedua adalah melalui laman sesawang Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 yang akan dilancarkan nanti. Yang ketiga adalah melalui talian hotline yang nombornya akan diumumkan kemudian. Yang keempat adalah pendaftaran secara manual di klinik ataupun hospital awam ataupun swasta. Dan yang terakhir adalah jika anda berada di kawasan pedalaman, kerajaan pusat akan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk pergi dari rumah ke rumah bagi mendaftarkan penerima vaksin termasuklah warga emas. Siapakah yang akan diutamakan dalam pemberian vaksin? Suntikan vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan diberikan secara berfasa selama 3 fasa. Pada fasa yang pertama, ia akan memfokuskan kepada petugas di barisan hadapan yang merangkumi kaki tangan kesihatan, perkhidmatan penting dan juga pertahanan. Kuota sasaran adalah sebanyak 500,000 orang yang akan mula disuntik pada Februari 2021 hingga April 2021. Pada fasa yang kedua, vaksinasi akan menyasarkan kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas yang berusia 60 tahun ke atas, golongan yang mengalami penyakit kronik dan juga golongan OKU. Pada fasa yang kedua ini akan menyasarkan sekurang-kurangnya 9.4 juta orang yang akan mula disuntik pada April 2021 sehingga Ogos 2021. Dan yang terakhir adalah fasa 3 akan menyasarkan 13.7 juta golongan dewasa yang berusia 18 tahun ke atas, tidak kira warga negara ataupun bukan warga negara, mulai Mei 2021 hingga Februari 2022. Fasa terakhir ini merupakan fasa yang paling penting untuk membentuk herd immunity, iaitu perlindungan kelompok terhadap jangkitan COVID-19. Jadi, berapa dos vaksin yang akan diberikan? Menurut Pengarah Institut Penyelidikan Klinika ICR KKM, Dr. Kalai berkata, setiap orang akan diberikan 2 dos vaksin dan mengaplikasikan kaedah 1 dos suntik dan 1 dos simpan. Ketika hari pertama suntikan, dos pertama akan disuntik dan 1 dos lagi akan disimpan khas untuk penerima tersebut. Hal ini adalah untuk menjamin suntikan vaksin dapat diberikan dalam tempoh yang ditetapkan.
Selepas 21 hari, dos yang disimpan tadi akan disuntik kepada penerima untuk melengkapkan dos yang kedua. Tambahan pula, dos yang pertama dan yang kedua mestilah datang dari pengeluar vaksin yang sama. Sebagai contohnya, jika dos yang pertama ialah Sinovac, maka dos yang kedua juga mestilah Sinovac. Tak boleh nak campur, dos yang pertama Sinovac, lepas tu dos yang kedua Pfizer. Nanti vaksin tu tak berkesan. Okey, adakah kita boleh memilih jenis vaksin yang ingin kita terima? Jawapannya tidak. Jenis vaksin akan ditentukan sepenuhnya oleh kerajaan. Hal ini adalah selari dengan dasar kerajaan bahawa semua vaksin yang diluluskan oleh NPRA adalah dijamin selamat. Penerima akan dimaklumkan mengenai tarikh, tempat dan masa temujanji untuk suntikan vaksin tersebut. Soalan famous tentang vaksin. Lepas dah vaksin ni, kita dah boleh hidup macam biasa tanpa SOP ke? Jawapannya, belum lagi. Hal ini kerana untuk mencapai herd immunity, vaksinasi perlu dibuat kepada lebih kurang 26 juta orang dan semua ini tidak mampu kita selesaikan dalam satu jangka masa yang singkat. Vaksinasi secara berfasa telah menyebabkan ada golongan yang telah divaksin dan ada golongan yang belum divaksin. Maka, kebolehjangkitan virus COVID-19 itu masih boleh berlaku. Menurut perancangan KKM, herd immunity dijangka dapat dicapai pada Februari 2022 ataupun lebih awal lagi. Nota kaki, masih belum ada vaksin yang dijual di pasaran. Jadi, jangan tertipu tau. Lagipun, vaksin akan diberikan secara percuma di tempat-tempat yang telah dikenal pasti. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Semua info yang saya kongsi adalah dirujuk daripada sumber yang berautoriti. Nanti boleh semak dekat description tau. Don't forget to subscribe our channel, turn on the notification bell, like, comment below and share. Thank you.